Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk First Law of Thermodynamics and its Processes. Ini adalah chapter 3 dalam subjek Thermodynamics. Jadi dalam subjek chapter ketiga, First Law of Thermodynamics merujuk kepada jumlah haba yang dikenakan ke atas suatu sistem adalah bersamaan dengan jumlah kerja yang dilakukan oleh sistem. Maksudnya total ini adalah jumlah. Okey, ini adalah simbol bagi jumlah haba. Artinya tak kisah ada Q1 tambah Q2 tambah Q3. Tapi kamu kena pastikan sama ada Q2 adalah dalam keadaan nilai positif atau nilai negatif, dan jumlah haba yang dikenakan adalah bersamaan dengan nilai jumlah kerja. Sama juga kerja W in adalah negatif dan W out adalah positif. Jadi ayat di bawah ni, energy can either be created or nor destroyed. Jadi dia tidak boleh dicipta, boleh dicipta ataupun tidak boleh dihapuskan. Ia hanya boleh ditukar daripada satu bentuk kepada satu bentuk yang lain. Contohnya macam dinamo basikal, di mana itu adalah penukaran daripada tenaga kinetik, di mana kita akan mengayuh basikal tu dengan laju ataupun ada pergerakan daripada basikal tu. Kemudian dari situ dia akan menjana masuk ke dalam dinamo, satu peranti, dan ditukarkan kepada tenaga elektrik. Jadi daripada basikal tu akan lampu basikal tu terhasil daripada kuasa kinetik. Itu jenis tenaga yang ditukar daripada tenaga one form to another. Okay. Jadi dalam chapter 3 kita akan belajar dua keadaan. Yang pertamanya adalah non-flow processes, iaitu proses-proses yang tidak boleh dialirkan. Okay, maksud dia liquid vapor ni duduk dalam ni saja. Contohnya piston. Okay. Processes which are undergone by a system when the working fluids cannot cross the boundary. Jadi any process undergoes by closed system is referred to as non-flow processes. Jadi non-flow processes, formula dia adalah Q tolak W sama dengan U2 tolak U1. U adalah internal energy. Okey. Apabila kita tengok dalam satu keadaan non-flow, iaitu di dalam keadaan rigid tank ataupun closed tank, dia tidak boleh keluar ke mana-mana. Sama juga dalam keadaan piston silinder, di mana haba dimasukkan, pergerakannya, piston tu, ini adalah piston dia, dia akan bergerak ke atas dan juga ke bawah, tapi isi padu udara dalam tu masih sama, masih tetap. Okey. Ini adalah closed system lah, closed system bagi non-flow. Non-flow ni adalah untuk sistem yang tertutup terutamanya. Jadi kat sini dia ada consists of a fixed amount of mass and no mass can cross its boundary. Jadi semua jisim tidak boleh melepasi boundary. Okay, tidak boleh melepasi sempadan, and no mass can enter. Okay, jadi tak boleh cross, melepasi sempadan keluar ni tak boleh keluar, dan juga tidak boleh masuk. Itu maksud closed system dan non-flow. Okey, jadi 5 processes for non-flow process. Yang pertama adalah constant temperature. Constant temperature, di mana sebelum ni kita dah belajar dalam chapter 2 perfect gas. Okey, dalam perfect gas kita belajar sesuhu, setekanan,
dan juga seisi padu. Okey. Jadi tiga keadaan gas perfect gas ni kita akan dalaminya lagi dalam chapter 3, di mana nama-nama lain dia adalah constant temperature T1 equal to T2, nilai dia sama, dan nama lain dia adalah hukum Boyle. Okey, ingat dia ada 3 nama: constant temperature, isothermal dan Boyle. Salah satu dia akan pakailah dalam kita punya soalan. Kemudian kita ada constant pressure process, iaitu P1 sama dengan P2. Constant pressure iaitu setekanan. Okey, nama proses isobar atau isobaric, dan nama lain dia adalah hukum Charles. Kemudian kita ada constant volume process, V1 sama dengan V2. Isochoric, dia tak ada nama lain lah, dia ada 2 nama saja, constant volume ataupun isochoric. Dan kita ada adiabatic process, di mana haba adalah kosong. Dan kita ada polytropic processes. Polytropic ni macam politeknik lah, dia ada banyak-banyak. Dalam satu proses tu dia ada banyak. Jadi untuk formula non-flow process, rumus formula tersebut telah diberikan pada chapter 2 sebelum ni. Okey. Rho over M, gamma Cp over Cv, Cv sama dengan R over gamma tolak 1 dan R Cp tolak Cv. Okey, semua ni telah diberikan pada chapter sebelum ni. Dan untuk udara, jika untuk udara sahaja, untuk udara air 0.718 dan 1.005. Jika tidak diberikan dalam soalan, kamu kena carilah seperti latihan kita sebelum ini. Jadi kita tengok kepada constant temperature. Constant temperature, rumus-rumus dia adalah seperti berikutlah. Daripada T1 equal to T2, PV sama dengan MRT. Ini rumus umum. Kemudian P1 over P2 telah kita jumpa masa chapter 2. Dan ini adalah rumus-rumus bagi kerja. Rumus bagi kerja. W sama dengan P1 V1 ln V2 over V1. So bila nak buat pengiraan nanti, you selesaikan dulu V2 over V1, ln V2 over V1, baru darab kepada V dan juga P. Samalah dengan yang lain, ln P1 over P2, ln P1 over P2. Kamu kena selesaikan ni dulu, barulah kamu darabkanlah. Sebab ini bagi yang kurang mahir penggunaan kalkulator. Okey, kalau dia punya heat dia sama dengan W. Kalau kamu dapat nilai W ni, maka itulah nilai haba dia. Okey, dan change in internal energy adalah kosong sebab rumus awal asal dia adalah U2 tolak U1 sama dengan Q tolak W. Oleh kerana Q sama dengan W, maka jawapan dia adalah kosong sebab nilai yang sama. Okey, ini untuk T1. Okey, kita tengok pada example example P1. Sebelum kita pergi kepada example 1, suka saya nak mengingatkan kamu berkaitan dengan rumus-rumus yang diberikan ketika final. Jadi antara rumus yang diberikan ketika final adalah untuk ideal gas, iaitu PV sama dengan MRT yang tadi kita dah highlightkan semula. Dan rumus tersebut dipartnerkan pada non-flow process di bahagian bawahnya. Okey. Jadi kita akan nampaklah rumus yang sama yang tadi kita highlightkan dalam kita punya nota. Okey. Jadi rumus yang sama, cuma Q tolak U1 tolak U2 pun telah ada di situ. Okey, ini adalah isothermal process. Jadi ingat, isothermal adalah sesuhu. Dia memang tak nyatakan di sini apakah nama proses ni. Jadi sebab itu kita highlightkan untuk kamu ingat. Okey, example 1 kg of nitrogen gas M28 was compressed reversibly and isothermally. So dia dah cakap kat sini ada 1 kg gas
dipampatkan secara boleh balik dan secara isothermal. Jadi isothermal kat sini memang merujuk kepada T1 sama dengan T2, isothermal. From pressure of 1.01 bar and temperature 20 degree Celsius to 4.2 bar. Jadi satu gas telah diberikan M 1 kg, okay, mol 28 kg per mol, P1 1.01 darab 10 kuasa kilopascal bar. Di sini saya tunjukkan lagi sekali. Sebelum ni kita dah tunjukkan cara penukaran bar. P1 adalah bersamaan dengan 1.01 bar. Okey, bar adalah 10 kuasa 5 kilonewton per meter kuasa 2 adalah 10 kuasa 3. 5 tolak 3 bersamaan dengan 10 kuasa 2. Sebab itu kamu dapat 1.01 darab 10 kuasa 2 bar. Kilo Newton per meter kuasa 2. Okey, jadi T1 adalah bersamaan dengan T2 kerana ni adalah proses isothermal. Okey, isothermal. Dan 20 tambah 273 kita akan dapat 293 Kelvin. Okey, 273 adalah nilai tetap untuk penukaran darjah Celsius kepada Kelvin. Dan P2 sama juga diberi dalam 4.2 bar. So guna kaedah yang sama, bar adalah 10 kuasa 5, kilonewton 10 kuasa 3, 5 tolak 3 10 kuasa 2. So kita dapat 4.2 darab 10 kuasa 2 kilo pascal ataupun kilonewton per meter kuasa 2. Okey, sebagai reminder lah, kilo pascal sama dengan kilonewton per meter kuasa 2. Alright, sekarang soalan disuruh cari find the initial volume, work done, heat flow during the process dan final volume. Okey, jadi jalan kerja dia samalah macam yang sebelum ni. Dalam chapter 2 kita gunakan rumus yang boleh kita dapat untuk mencari V1. Okey, rumus yang lain yang kita boleh pakai adalah P1 V1 over T1 sama dengan P2 V2 T2. Tetapi kita tak boleh guna rumus ni. Walaupun kita ada P1, kita ada T1, kita tidak ada V1 dan kita tidak ada V2. T2 kita adalah sama dengan T1 dan P2 telah diberikan. Artinya kita ada dua perkara yang kita tidak ketahui. So kita eliminate rumus ni. Okay, so kita pakai rumus basic PV sama dengan MRT. So R, kita dapatkan nilai R sebab R tidak diberikan. Okay, dapatkan R dulu, barulah kita boleh gunakan persamaan ni. Okay, jadi kita guna 111 sebab 1 ni adalah yang paling lengkap lah. T1 dia ada, P1 dia ada. Okay, so kita dapat jawapan. Yang kedua, dia suruh cari work done. So work done boleh pakai mana-mana rumus yang bersesuaian. Okay, Q adalah dia minta haba. So haba adalah nilai yang sama dengan W. Okay, dan kita ada P2 sama dengan V2 adalah untuk mencari V2 lah. Jadi ini contoh yang mudah bagi kamu untuk memahaminya. Sekiranya kamu memang buat latihan pada chapter 2 sebelum ni. Okay, kalau lupa kena buka balik video chapter 2 untuk kamu refresh kembali, ingat kembali agar kita dapat sama-samalah memahami chapter 3 dan cemerlang dalam pengiraan bagi chapter 3 ni. Okey, kita tengok example lagi satu. A perfect gas with a mass of 0.034 kg. Jadi kat sini dia dah bagi mass ataupun berat jisim M kecil dan volume adalah V 0.0057 meter cube. The initial temperature and pressure for the gas is 1.45 degree Celsius and 8.5 bar.
So the initial temperature maksud dia suhu awal. Jadi ini adalah T1. Kemudian dia bagi pressure awal juga, initial pressure, artinya P1. The gas was expanded isothermally. So ini adalah sesuhu T1 sama dengan T2 and reversibly until the pressure become 1.3 bar. Calculate the following. Okay. Soalan ni sama dengan example 1 tadi. Sama sebiji cuma dia tukar nilai sahaja. Okay, jadi yang pertama dia suruh cari gas constant. Okay, jadi mula-mula kita kena keluarkan data lah macam biasa. Given apa yang diberikan, M kecil sama dengan 0.0. Okay, bersamaan dengan 0.034 kg. Volume V1 sama dengan 0.057 meter cube. T1 sama dengan 145 darjah Celsius tambah 273. Kita akan dapat 418. Dan ini adalah isothermal, so adalah bersamaan dengan T2. Dan P1 adalah 8.5 bar. Okay, jadi kita tukarkan P1. Okay, bar adalah 10 kuasa 2. Kilonewton per meter kuasa 2 adalah, ini 10 kuasa 5, 10 kuasa 3, 5 tolak 2, 5 tolak 3 sama dengan 10 kuasa 2. So kita tulis 8.5 darab 10 kuasa 2 kilo Pascal atau kilonewton per meter kuasa 2, sama dan kita diberikan P2 sama dengan 1.3 bar. So kita akan dapat 1.3 darab 10 kuasa 2 kilo Pascal. Okey, soalan isothermal. So tak ada masalah lah, kita cari macam tadi juga. Gas constant yang pertama, so kita gunakan PV sama dengan MRT 111. Jadi kita akan dapat R, biarkan dekat sebelah tu. So kita bawa P1, V1, M bawa turun bawah sebab dia ada kat atas, M. T1 bawa turun bawah. Okay, jadi persamaan kita jadi R. So P1 kita baru kita masukkan nilai 8.5 darab 10 kuasa 2. Kemudian V1 kita 0.057 bahagi dengan M 0.034 dan kita ada 0.0 ini T1 ya. T1 adalah 418. Okey, bila kamu dah dapat, kamu akan dapat nilai R, kira kita akan dapat 0.341. Kalau boleh 4 titik perpuluhan Okey, seterusnya dia suruh kita cari M. Jadi kita punya daripada persamaan yang kita dah ada sebelum ni, okey, bawa naik atas sikit, dia suruh cari mol. Okay, mol ada tak rumus kat sini? Okay, iaitu di sinilah. Sebab ini je yang paling mudah. Okay, dan memang ini saja menggunakan M besar. Jadi kita dapatkan yang kedua. Okay, dia suruh cari molecular weight. Okay,
R sama dengan RO over M. M dekat bawah, R dekat atas. Tukarkan dia silang. RO over R. RO memang telah diberikan nilai fix 8.3144. Jadi ingat kamu ingat, kalau tak ada dalam steam table. Tapi kalau ingat lebih cepatlah. Okey. So 8.3144 kita dapat tadi R kita dah kira sebelum ni, iaitu 0.341. Dah ada cok momo dah. Jadi kita akan dapat nilai dia 24.382 kilojoule per K mol. Jadi ini molecular weight dia. Dan seterusnya disuruh cari V2. Okey, dia suruh cari V2. V2 adalah kita boleh pakai PV sama dengan MRT, atau kita boleh pakai PV over T sama dengan PV over T. Kat sini saya cuba nak pakai yang ni pula. Okey, PV MRT, so PV over T 111 sama dengan P2 V2 over T 2, sebab ni adalah proses isothermal, so kita boleh buang. So tinggal P1 V1 sama dengan P2 V2. So kita nak cari V2 di sebelah kanan ni, biarkan dia dekat situ sorang-sorang. So P1 V1 over P2 sama dengan V2. Masukkan nilai 8.5 darab 10 kuasa 2. V1 kita tadi kita dapat 0.0057 yang telah diberikan, over P2 1.3 darab 10 kuasa 2 adalah bersamaan V2, dan kita dapat V2 kita adalah 0.037 meter cube. Okey, dan seterusnya soal yang keempat, dia suruh kita cari work ataupun kerja yang dilakukan. So work sama dengan saya ambil P1 V1 ln P1 over P2. Dia ada 4 rumus tadi, so kamu boleh pilih mana-mana, jawapan dia akan jadi sama. Jadi 8.5 darab 10 kuasa 2 V1 0.057 ln so ln P1 adalah 8.5 darab 10 kuasa 2 over 1.3 darab 10 kuasa 2. So kita, yang bagi yang kurang mahir penggunaan kalkulator, kamu selesaikan dulu di sebelah bahagian ln ya. So kat kalkulator kamu tu rasa ada ln, so tekan nilai lah. So dapat, you darabkan pada sebelah ni, kemudian darab sebelah sini. Okey, dan kita akan dapat jawapannya adalah 9.097 kilojoule. Okey, jadi ini jalan kerja bagi example 2. Jadi ini adalah proses sesuhu ataupun proses isothermal.